Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbina Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Pertandingan unduh gadau dan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri 2020 ditunda ke tarikh baharu. Pertandingan unduh gadau dan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri 2020 ditunda ke tarikh baharu yang akan diumumkan kemudian. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Keamatan Peringkat Negeri, Datuk Peter Anthony mengumumkan perkara itu dalam satu kenyataan di akaun Facebooknya. Datuk Peter yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berkata, keputusan itu dibuat ekoran permintaan dari kebanyakan peserta yang meminta untuk diberi masa yang mencukupi bagi mereka membuat persiapan menyertai pertandingan dalam suasana norma baharu. Keputusan juga dibuat dengan mengambil kira pendapat orang ramai dan menjaga sensitiviti masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus, KDMR. Sebelum itu, pengumuman untuk meneruskan dua acara tradisi utama Pesta Keamatan, pertandingan Ratu Cantik Pesta Keamatan atau Unduk Ngadau dan pertandingan menyanyi dalam bahasa KDMR atau Sugandoi mendapat tentangan. Kedua-dua acara itu dicadangkan diadakan di Hongkot Keisaan secara separa online dan online sepenuhnya. Orang ramai dan sebilangan pemimpin menggesa kerajaan membatalkan penganjuran pertandingan Unduk Ngadau tahun ini memandangkan risiko kesihatan begitu besar. Semalam, Timbalan Presiden KDCA, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pihaknya telah membuat ketetapan agar tiada sambutan keamatan diadakan di KDCA tahun ini ekoran COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ini kerana acara itu menarik perhatian orang ramai dan penganjur tidak mampu mengawal keadaan berkenaan. Menurut Dr. Jeffrey, tiada larangan bagi penganjuran pertandingan itu, namun ianya tidak dibenarkan di KDCA. We feel that Unduk Ngadau to be held in KDCA will go against PKP. Why? Because even if you say 50 people only, who is to stop other people coming in? Jumlah kes positif baru COVID-19 hari ini mencatat angka paling rendah dengan 10 kes sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan mulai 18 Mac lalu. 10 kes yang direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif 7,629 kes COVID-19 di Malaysia setakat ini. Hari ini juga sekali lagi tiada kes kematian dicatatkan seperti sejak seminggu lalu dan jumlah kumulatif yang meninggal dunia akibat virus itu kekal 115. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kesemua 10 kes baharu yang dilaporkan adalah berkaitan penularan tempatan dengan 5 daripadanya membabitkan bukan warga Malaysia. Tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Katanya terdapat 86 kes pulih dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari COVID-19 sebanyak 6,169 kes atau 80,9% daripada jumlah keseluruhan kes. Setakat hari ini hanya 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 4 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan, katanya pada sidang media harian perkembangan COVID-19 di Putrajaya hari ini. Bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum mencabar dalang di sebalik portal sabakini2.com tampil berhadapan dengan beliau jika mahu mengetahui bagaimana Yayasan Osimal membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Tan Sri Richard yang juga pengurusi Yayasan Osimal berkata laporan yang dikeluarkan portal berkenaan adalah fitnah dan penipuan nyata yang dibuat-buat bertujuan menimbulkan kekeliruan orang awam. Katanya bukan mudah untuk menjawab fitnah seperti itu. Justru jika dalang di sebalik artikel tersebut tampil, beliau bersedia untuk bersemuka dan menunjukkan dokumen serta akaun milik yayasan itu yang merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi Borneo Today TV. Semalam, portal tersebut mengeluarkan sebuah artikel berunsur tuduhan mendakwa Yayasan Osimal mendapat kontrak daripada kerajaan untuk membeli kit ujian COVID-19 dari Singapura. Portal berkenaan turut menimbulkan persoalan, kononnya yayasan berkenaan menjadi tempat untuk Ketua Menteri menyimpan wang untuk digunakan memandangkan kedua-dua pemimpin didakwa mempunyai hubungan baik. Tan Sri Richard berkata, beliau tampil membantu kerajaan Sabah sebagai kerja-kerja amal melalui yayasan berkenaan kerana sedar kerajaan negeri amat memerlukan bantuan dalam menangani penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Tegas beliau, Yayasan Osimal berperanan sebagai penyelaras sahaja, bukannya mewakili pihak kerajaan, apatah lagi kononnya mendapat kontrak serta meraih untung daripada projek membeli kit ujian berkenaan. Katanya satu laporan polis telah dibuat di Balai Polis Karamunsing hari ini dan beliau juga bersedia menyaman portal berkenaan bagi menegakkan kebenaran. Selari dengan perkembangan sukan maya atau e-sport yang kini menjadi kegilaan golongan muda dan mampu menjana pendapatan lumayan, Wirapati Warisan Sabah mengambil inisiatif menganjurkan pertandingan Player Unknown Battleground PUBG dan Mobile Legend Bang Bang. Pertandingan dikenali Stay Safe Keamatan Raya Esport Championship yang disertai 1,056 peserta berumur antara 9 hingga 34 tahun. Pertandingan itu bukan sahaja bertujuan mengasah bakat dalam bidang sukan berkenaan, malah turut mempromosi saranan kerajaan untuk duduk di rumah bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Bendahari Wirawarisan Muhammad Nazil Muhammad Lam berkata, idea menganjurkan pertandingan tersebut timbul bagi mengisi masa lapan golongan remaja secara bermanfaat terutama sepanjang tempoh perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan yang disambut di negeri ini. Jadi objektif utama pertandingan ini diadakan adalah untuk menggalakkan anak-anak muda stay di rumah sewaktu COVID-19 ini semasa musim perayaan. Sebab kita tahu musim perayaan pada masa kali ini memang agak berbeza daripada musim perayaan sebelum ini. Sebab kita tidak boleh berkumpul bersama ahli keluarga. Tapi oleh sebab itu kami daripada Parti Warisan mengambil inisiatif ini untuk mengadakan satu program di mana anak-anak muda boleh berkumpul di arena online untuk bermain game. Jadi ada dua game yang telah kita anjurkan di sini, yaitu PUBG, Players Unknown Battleground dan Mobile Legend. Kedua-dua game ini adalah dimainkan melalui mobile telefon saja. Jadi semua player, dorang tidak perlu datang ke mana-mana tempat, dorang duduk di rumah saja main game. Muhammad Nazil berkata demikian dalam sidang akbar malam tadi. Hadir sama Naib Ketua Wirawarisan Abdul Kadir Jalani dan Ketua Pegawai Eksekutif R Legacy Esport Sdn Berhad yang merupakan penganjur bersama pertandingan Redmond Radiman. Pertandingan tersebut boleh ditonton di laman Facebook rasmi Biro Penerangan Wira dan Facebook R Legacy Esport setiap hari bermula pukul 9 malam. Semua peserta dihadkan kepada rakyat Sabah sahaja sama ada yang berada di Semenanjung atau di negeri ini dengan tawaran hadiah keseluruhan sebanyak RM10,000. Pertandingan itu bermula pada 25 Mei lalu di peringkat kelayakan, manakala pasukan yang berjaya layak ke perlawanan akhir akan berentak pada Ahad ini. Menurutnya, bagi setiap peserta, pertandingan tersebut bukan sekadar membuka peluang untuk mereka memenangi wang tunai, sebaliknya menjadi platform untuk mencipta nama pasukan masing-masing dan bagi merebut peluang yang lebih tinggi di arena e-sport negara. Untuk Johan mendapat RM2,000. Lepas itu breakdown tu nanti kita akan bagi lah. Ada Johan RM2,000. Lepas itu nombor 2 RM1,000. Ada yang tempat ketiga RM500. Lepas tu dia ada lagi dia punya pecahan lah. Jadi kita mau banyak lagi player dapat join untuk dapat terima daripada prize pool ni. Tapi kebanyakannya player juga untuk makluman semua. Player ni semua dorang dah juga perlu betul-betul, dorang dah juga target betul itu prize pool. Apa yang dorang cari adalah dorang punya nama, fame. Dorang punya title. Sebab itu dalam industri arena gaming ni, kalau dorang dapat, orang semua dapat tahu dorang menang pertandingan yang kita anjurkan Keamatan Raya Esport Championship ni,
Dorang lagi naik dorang punya saham lah. Jadi dorang lagi gembira. Sementara itu, Abdul Kadir berkata, Wirawarisan menyimpan visi membangunkan sukan e-sport di Sabah dengan penganjuran pertandingan seperti itu dan diharap dapat mencungkil bakat-bakat muda untuk mewakili Sabah pada masa akan datang. Penyertaan kita pun tidak rancang sampai angka ribu tim yang menyertai. Jadi untuk di masa-masa akan datang kami akan meneruskan, sebab saya difahamkan selepas ini kita akan buat satu lagi turnamen e-sport juga. Mungkin dari 2 bulan dari sekarang kita akan buat bahannya iaitu Dota. So selesai Mobile Legend dan PUBG ini, kita akan meneruskan untuk apa bilang orang supaya sukan e-sport ni belia-belia Sabah tidak ketinggalan lah. Mengikut perancangan daripada kami Wirawarisan, apabila juara itu dinobatkan, ada juga perancangan kami untuk memberikan dorang expose ataupun training yang khusus lah bagi dorang. Ini saudara Raymond kami sudah berbincang dengan saudara Raymond untuk kita mungkin tim yang juara kali ini kita akan ambil sebagai tim Sabah. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Eskom) mengesahkan menerima risikan mengenai rancangan kumpulan Abu Sayyaf melakukan penculikan untuk wang tebusan di perairan Zon Selamat Timur Sabah (S-Zone). Komando Eskom Dato' Hazani Ghazali berkata, Eskom kini diletakkan dalam keadaan amat berjaga-jaga serta telah mengambil langkah-langkah perlu termasuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rondaan di perairan S-Zone. Perkongsian maklumat dengan pihak berkuasa Filipina turut dilakukan bagi meningkatkan kawalan keselamatan di perairan negara. Komuniti maritim juga diletakkan dalam keadaan berwaspada dan memaklumkan kepada Eskom mengenai pergerakan kapal mereka serta bot-bot yang mencurigakan. Sebelum ini, perjanjian kerjasama serantau bagi membantras lanun dan rompakan bersenjata terhadap kapal di Asia mengeluarkan amaran bahawa kapal-kapal yang melalui Laut Sulu, Sulawesi berisiko menjadi sasaran penculikan oleh kumpulan Abu Sayyaf. Badan itu mengeluarkan amaran selepas menerima maklumat rasmi daripada pengawal pantai Filipina berhubung kehadiran 5 militan Abu Sayyaf yang lengkap bersenjata di Tawi-Tawi baru-baru ini. Susulan itu, semua kapal dinasihatkan agar lebih berwaspada ketika melalui perairan Timur Sabah dan Laut Sulu, Sulawesi. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berjaya merampas 500 karton rokok dipercayai diseludup di perairan Kampung Selamat Sempurna semalam. Dalam kejadian jam 8.30 malam itu, Maritim turut merampas bot dan enjin dengan anggaran nilai keseluruhan rampasan berjumlah hampir RM95,000. Pengarah Zon Maritim Sempurna, Komander Maritim Norimi Hassan berkata, juragan bot bertindak terjun ke laut dan berenang ke arah perkampungan atas air berhampiran sebelum menghilangkan diri ketika dikejar pihaknya. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Saudara, kalau jatuh 9 kali, bangun 10 kali. Itulah rahsia kejayaan. Salbinus Saribun, BTTV.